Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Missing YouTube channel, and it is Saturday movie review, di mana kita akan review sebuah filem lah setiap hari Sabtu. And for those sesiapa yang baru saja sampai ke sini, selamat datang ke Film Missing YouTube channel. Aku sometimes akan borak, usually aku akan borak pasal MCU stuff, DC dan sebagainya. But every Saturday aku akan review sebuah movie lah yang maybe kalau korang ada masa yang terluang, korang boleh pergi tengok movie yang aku sarankan ini ataupun review ini. Kalau review ni tak best, tak payah tengok, okay. So ada sebuah movie yang aku sudah pilih untuk review dalam video kali ini adalah berjudul The Prey. So basically The Prey ini adalah filem pada tahun 2022 ini. Dia keluar pada bulan Julai, if I'm not mistaken, 21 Julai, akan tapi dia keluar dekat Disney Plus pada 5 Ogos. Filem Prey ini bertemakan American science fiction action horror film based on the Predator franchise. So basically kalau korang pernah tengok Alien vs Predator, The Predator pada tahun 2018 dan sebagainya, projek-projek seperti itu, this is the prequel for it. Filem The Prey ini diarahkan oleh Dan Trachtenberg dan juga ditulis oleh Patrick Eisen, dan juga membintangi pelakon-pelakon seperti Amber Midthunder, Dakota Beavers, Michelle Thrush, Storm Keep, Julian Black, Antelope dan ramai lagi. Literally aku really tak familiar dengan pelakon-pelakon ni. This is the first time yang aku nampak pelakon-pelakon ni lah, instead of Predator dah banyak kali dah tengok kan. Dan kalau korang tanya aku ni fans mana? Biasanya kalau Alien vs Predator, aku akan more side kepada Predator lah, because dia ni, Alien ni, bukan Alien lah, Predator ni dia really skillful untuk menjadi seorang hunter kan, daripada planet lain dan sebagainya. And it is such an interesting moment untuk melihat dia beraksi every time dia lawan alien ke, dia lawan human ke dan sebagainya. But in this film, dia menentang dengan manusia. This is not the normal human being yang mana dia ada weapon macam M16 ke, AK-47 dan sebagainya. Tak. This is the film about seorang perempuan yang menaruh yang akan menentang dengan predator ini. Itu yang membuatkan filem ini menarik. So basically aku ceritakan sedikit lah the short synopsis untuk filem ni. Basically filem The Prey ini mengisahkan tentang seorang karakter perempuan yang bernama Naru, dan mana the storyline penceritaan ni evolve around this character lah, iaitu Naru dan juga dia punya anjing. So Naru ini dia seorang perempuan basically, dan dia adalah one of the members atau daripada puak Comanche. Dan dekat situ, orang lelaki ni dipilih untuk menjadi seorang hunter lah, basically untuk melindungi lah puak-puak Comanche ni kan. But this girl, dia ada keinginan dan juga desire untuk menjadi one of the hunter lah, untuk puak Comanche dia ni, sama hebat seperti abangnya. Akan tetapi di tempat itu orang diskriminasi lah macam perempuan tak patut lah, perempuan tak boleh pergi hunter ni, kau patutnya stay je, kau belajar pasal medicine dan sebagainya. But mereka semua tak boleh deny that Naru ini dia mempunyai satu capability dan juga skillful untuk tracking dia punya mangsa lah, contohnya seperti rusa ke, arnab ke dan sebagainya kan. Dan along the way the storyline evolve, adalah sebuah karakter ini yang very cruelful, yang ingin membunuh haiwan ataupun sesiapa saja just for the sake of sport. Membunuh saja-saja, tak ada sebab, tak ada aku nak bunuh lembu ni sebab aku nak makan dia, tak ada. Dia membunuh saja-saja nak tengok siapa yang lagi kuat, adakah dia ataupun orang lain ataupun makhluk lain yang dekat bumi ni kan. Basically it is Predator itulah. So itu adalah short synopsis yang korang boleh faham tentang apa yang filem The Prey ni akan tawarkan. So aku akan cakap pula apa benda yang aku suka dalam filem ni. Basically the first and foremost, apa yang aku boleh cakap, storyline ataupun story arc dia tu sangat bagus, disusun dengan rapi, dan juga really the story really evolved around the main character, which is Naru ini. Dia tak ada rasa of inconsistency dalam filem ni. Dia keep on sajikan the main plot dengan very well. So bagi aku penulis untuk cerita The Prey ni telah sajikan sebuah penceritaan yang menarik lah, instead of dia masukkan, yes memang cerita ni pasal Predator dan sebagainya, but kita kena ingat main character dia adalah Naru, and the story need to evolve around that main character lah, dan dia berjaya untuk execute that point. So second thing yang aku suka adalah the cinematography dalam filem ini. This film dia macam filem haiwan lah, filem hunting dan sebagainya, sebab ini evolve around the person yang berada dalam puak Comanche kan. So they need to survive, they need to hunt for animals, dia perlukan haiwan-haiwan ini untuk makan dan sebagainya. So
Apabila ada setengah shot di dalam filem ini yang mempamerkan sebuah landscape gunung, landscape tanah, landscape air dan sebagainya, it really interesting to watch. Sebabnya dia macam filem Eternals jugalah. The cinematography yang diambil dalam filem ini sangat menarik. Shot-shot yang digunakan, shot yang dipamerkan dalam filem ini juga, aku rasa it really interesting untuk kita tengok. Dan aku dapat rasa juga filem ni dia macam filem Nat Geo kita boleh sentuh daripada side of CGI maybe, sebab ada haiwan-haiwan ni aku rasa digunakan CGI. For sure dia takkan gunakan haiwan yang betul lah. Contohnya ada beruang dalam filem ni, ada singa, ada ular, ada arnab, tikus dan sebagainya. So daripada perspektif aku lah, aku tengok benda tu, wow, ni nampak real. Tapi for sure Hollywood punya studio dia dah biasa lah buat filem-filem haiwan macam Lion King dan sebagainya, and make it membuatkan CGI itu nampak really real. Dan benda tu memang ada dalam filem ni. Singa ke, beruang ke, korang memang nampak this kind of animal walaupun tak ada kat situ. The CGI is very good. Mahupun ni lah darah kepada Predator tu kan. Predator dia ada darah kan. Aku tengok Predator punya darah pun nampak okay. Selepas itu apa yang aku suka juga adalah action yang ditawarkan dalam filem ini. Dia tidaklah action yang sangat padat. Korang kena ada satu expectation of action daripada side of daripada side of macam mana nak cakap, ayat aku hilang. Daripada side of puak Comanche ni lah. You know, dia memburu menggunakan kapak, menggunakan busur, anak panah dan sebagainya tu kan. Bukannya menggunakan seperti senapang, rifle dan sebagainya. So itu benda tu sangat menarik. Sebabnya ada satu scene, aku spoil sikit, ada satu scene dalam filem The Prey ni apabila Naru ini custom dia punya weapon, iaitu kapak. You know, dia macam aku nak memburu anak. Lepas tu aku baling kapak tapi tak kena kan. Lepas tu nak kena pergi ambil, leceh pula kan. So dengan itu dia telah custom dia punya weapon ini, kapak ini, dan letakkan tali lah, so that bila dia lempar kapak tu, dia boleh tarik balik. Sama macam Thor. Akan tapi orang Comanche kan, yang hunter-hunter lain, dia cakap, "Oi, serius kau custom weapon kau kan?" Dia bukan puji, dia macam perli Naru buat weapon macam tu kan. Padahal weapon tu function kot. Even dalam final act pun weapon tu function. So basically itu adalah apa yang aku suka dalam filem ni. Untuk apa yang aku tak suka ni, susah. Tapi aku rasa aku boleh find out apa yang orang akan tak suka dengan filem ini, iaitu the third act ataupun pengakhiran untuk filem ni. For sure cerita ini bergerak around the main character, iaitu Naru. Dan kita pun boleh sangka lah, kalau korang expect pun, mesti this main character akan bertemu dengan Predator pada akhirnya kan, untuk membuktikan dekat puak Comanche ni yang Naru ni is one of the warrior untuk puak Comanche ni kan. So benda tu memang terjadilah. Akan tapi aku rasa ramai orang lebih ada expectation yang tinggi untuk final act untuk filem The Prey ni, disebabkan you know, dia nak Naru ni nak revenge ke, Naru ini dia macam aku rasa orang lebih demand untuk melihat hand to hand combat ataupun weapon combat di antara Predator dan juga dengan Naru ini. Akan tetapi daripada side aku menyukai the third act of that film. Walaupun dia tidaklah max, akan tapi aku berfikir daripada side of dia berperang, dia bergaduh dengan Predator ini bukan menggunakan weapon yang really advanced macam pistol dan sebagainya. Memang dia ada guna pistol, but dekat sini dalam final act ini banyak menggunakan otak instead of weapon. Itu dia. Kalau korang jenis suka macam tactical ways untuk hapuskan musuh ataupun something like that lah. Kalau korang suka benda tu, yes, you are going to love the third act untuk filem Prey ni. Kalau korang tak suka, kalau korang lebih suka macam hand to hand combat, macam tumbuk-tumbuk sampai salah seorang mati ataupun berlawan pedang dan sebagainya, aku tak rasa benda tu korang akan rasa exciting untuk tengok filem ini. Aku lupa, aku nak tambah tadi yang shot, aku baru teringat kan, baru lalu kat kepala aku kan, pasal shot tadi. Dalam filem The Prey ni ada satu shot yang melibatkan Predator dan juga haiwan, dan dia membuatkan scene tersebut macam scene samurai. Kau tahu tak scene samurai macam, aku lawan kau, lepas tu dua bertembung, tengok siapa mati. Aku macam, wah, gempak ke kau buat dengan haiwan? Aku tak tahu, maybe bagi aku lah yang gempak. So
berapa rating untuk filem ini kan. Basically IMDb tak silap aku dia bagi 7 something, aku tak ingat. Rotten Tomatoes bagi tinggi. But for me, daripada Fitnificent, aku bagi filem ini sebanyak 8.5 bintang per 10. Dan filem Prey ini pada tahun 2020 ini jatuh di bawah kategori awesome. Adakah filem ini harus ditengok? Bagi aku sarankan kalau korang ada free time dan sebagainya, korang boleh tengok filem ni dan korang akan fun untuk melihat this karakter iaitu Naru. Akan tapi kalau korang tak meminati franchise Predator, Alien dan sebagainya, you don't need to watch lah this film, sebab aku rasa korang tak akan find out this film interesting. Basically this film dia buatkan untuk fans-fans yang meminati Aliens vs Predator. So itu saja untuk review kali ni, iaitu Prey. So apa pendapat korang? Kalau korang, aku rasa mesti dah ramai yang tengok Prey ni, boleh tak bagi tahu rating kat bawah. Kalau korang belum tengok, aku sarankan untuk korang tengok lah kalau ada masa yang terluang. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana meluangkan masa. Aku harap review ini mencukupi untuk korang, untuk convincekan korang untuk melihat tengok cerita Prey ni. So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih. Stay safe. Assalamualaikum dan bye bye.